pada hari ini saya Farha bersama rakan saya Azrul dan Farah akan membentangkan hasil tambah ketak terhinggaan. Tajuk ini ada pada bab 1 tingkatan 5 iaitu janjang. Okey, seterusnya kita tengok kepada formula penting yang kita perlu faham. Yang pertama, hasil tambah ketak terhinggaan ini hanya terdapat pada janjang geometri saja. Yang kedua, formula dia adalah S infinity sama dengan A per 1 tolak R. S infinity itu ialah hasil tambah sehingga ketak terhinggaan, A ialah sebutan pertama dan R ialah nisbah sepunya, di mana R lagi besar daripada negatif 1 dan lagi kecil daripada 1. Contohnya R tu macam antara contohnya macam 0.5, 0.2 ataupun pecahan wajah seperti 2/3, 1/5. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan. Yang pertama, cari hasil tambah hingga ketak terhinggaan bagi janjang geometri tersebut. Okey, soalan ni dia bagi nombor 8, 4, 2, 1. So, first kali kita keluarkan dia punya sebutan pertama. Sebutan pertama dia 8. Lepas tu kita keluarkan dia punya nisbah sepunya. Nisbah sepunya dia T2 per T1. So 4/8 kita kecilkan jadi 1/2. So lepas tu kita masukkan sebutan pertama dengan nisbah sepunya ni dalam formula. Dia punya A 8 per 1 tolak R dia 1/2. So kalau kita nak selesaikan ni, kita tolak yang bawah dulu, baru kita bagikan, dapatlah 16. Itu je. Soalan kedua ni lain sikit. Sebutan pertama dan hasil tambah hingga ketertinggaan bagi suatu geometri masing-masing ialah 4 dan 8. Cari nisbah sepunya. Okey, dalam soalan ni dia dah bagi dia punya sebutan pertama dengan hasil tambah ketertinggaan dia. So dia suruh kita cari nisbah sepunya dia. Okey, kita keluarkan dulu apa yang dah bagi. Dia punya sebutan pertama dia 4. Lepas tu hasil tambah ketak terhinggaan dia 8. So masukkan jadi 2 yang dia bagi ni dalam formula. Dia punya hasil tambah 8 sama dengan sebutan pertama dia 4 per 1 tolak R. Nisbah yang kita nak cari, nisbah sepunya yang kita nak cari. So kita settlekan macam biasa. Sekali dapatlah dia punya nisbah sepunya dia. Itu je. Okay, next kita masuk dekat nombor perpuluhan jadi semula. Kalau kita tengok dekat note tepi tu dia tulis perpuluhan jadi semula boleh tukar kepada pecahan dengan menggunakan rumus hasil tambah sehingga ketak terhinggaan. So dekat tepi tu dia ada bagi contoh bagi perpuluhan jadi semula dekat yang kotak warna putih tu. Kalau 2/9 kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.2. So dekat bawah tu pun sama, 8/33. Kita tekan kalkulator, kita dapat 0.24. Next, 41/333. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.123. Macam korang perasan dekat situ, nombor perpuluhan tu akan berulang-ulang. So nombor perpuluhan jadi semula ni dia akan nombor dia akan berulang-ulang. Okey. Contoh soalan. Okey, macam soalan, ungkapkan perpuluhan jadi semula yang berikut sebagai suatu pecahan dalam bentuk yang paling ringkas. So dia bagi dekat situ 0.171717. So 0.171717 ni kita boleh cerakinkan macam 0.17 tambah 0.0017 tambah 0.00017 tambah 0.0000017 sampailah infinity kan. So A tu sebutan pertama, A dia 0.17. Lepas tu R tu nisbah sepunya. Kita nak cari nisbah sepunya sebutan kedua bagi sebutan pertama. So sebutan kedua kita 0.0017 bagi sebutan pertama kita 0.17. So tekan kalkulator, kita akan dapat 0.01. So kita nak cari S dia, kita nak cari pecahan dalam bentuk yang paling ringkas. Kita guna formula hasil tambah ketak terhinggaan tadi tu yang A per 1 tolak R. So just masukkan je lah A kita sebutan pertama 0.17 perkan dengan 1 tolak R. R kita tadi kita dah dapat 0.01. So kita akan dapat jawapan 17/99. So kita boleh semak jawapan kita dekat kalkulator. Kita just tekan 17/99. Dapat tak perpuluhan yang dibagi awal-awal tadi?
kita akan dapat 0.17171717. So maksudnya jawapan kita betul. Okay, soalan kedua, dia bagi 4.035. So kita boleh cerahkan macam kita buat dekat soalan pertama tadi. 4 tambah 0.035 tambah 0.000035. So macam tadi A kita ambil 0.035. Kenapa kita ambil 0.035? Kenapa kita tak ambil 4? Sebab 4 tu dia kira pemalas. Sebab kalau kita guna 4, kita takkan dapat ada nombor yang berulang-ulang. Faham tak? So kita ambil 0.035. So R kita sebutan kedua bagi sebutan pertama. Sebutan kedua kita 0.000035 perkan dengan sebutan pertama kita tadi 0.035. So kita akan dapat 0.001. So kita guna formula hasil tambah ketak terhinggaan tadi, A per 1 tolak R. So A kita 0.035 perkan dengan 1 tolak R kita. R kita 0.001. So 0.035 per 0.999. So kita akan dapat jawapan 35 per 999. So jawapan akhir kita 4 kita tadi yang dekat nombor perpuluhan tadi, yang dekat soalan tadi, kita just bawa masukkan dekat 4 per 35 per 999. Ataupun tukar jadi perpuluhan, dia akan dapat balik yang dekat soalan tadi, 4.035 tu. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan K5. Diberi bahawa 1 per P sama dengan 0.18888 sama dengan K tambah M tambah N tambah Q, di mana P ialah satu integer positif jika K sama dengan 0.1 dan M tambah N tambah Q ialah 3 sebutan pertama bagi suatu janjang geometri. Nyatakan nilai M, N dan Q dalam nombor perpuluhan. Seterusnya nyatakan nilai P. Okey, kita tengok kat soalan. Dia nak nilai M, N dan Q. Lepas tu dia nak nilai P. Jadi kita tengok kat soalan balik. Kita boleh tahu 0.1888 tu kita boleh pecahkan dia. Jadi kita boleh cerahkan dia. Okey, K dia dah bagi 0.1. Jadi M tambah N tambah Q pula dia dah cakap 3 sebutan pertama. Jadi automatik lah M ialah 0.08, N 0.008 dan Q 0.0008. Seterusnya kita nak cari P pula. Kita kena guna rumus hasil tambah ketak terhinggaan sebab nanti kita kena bandingkan dia. Jadi rumus dia A per 1 tolak R. A kita boleh tahu 0.08, R pula kita boleh tahu juga 0.1. Lepas tu kita dapat jawapan 4 per 45. Lepas tu kita jangan lupa kena tambah dengan K tadi 0.1, iaitu 1 per 10 jugalah. Lepas tu kita selesaikan, dapat 17 per 90. Lepas tu kita tukar-tukar tempat, dapatlah P 90 per 17. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan trial. Diberi 3 per K sama dengan 0.09 tambah 0.0009 dan seterusnya. Ialah satu siri yang tak terhingga dengan K ialah satu integer positif. Cari nilai K. Okey, seperti yang kita tahu, dekat sini kita dah boleh tahu dah sebutan pertama dan nisbah sepunya, iaitu A dia 0.09, nisbah sepunya dia pula 0.01 sebab sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Lepas tu kita kena guna hasil tambah ketak terhinggaan sebab kita nak tahu perpuluhan tu dalam pecahan. Lepas tu kita masukkan je A per 1 tolak R, dapatlah 1 per 11. Lepas tu kita kena bandingkan dengan 3 per K sebab kita nak dapatkan K. Lepas tu dapatlah K sama dengan 33. Lepas tu soalan ni kita boleh cek jawapan dia tahu. Sebab kalau kita tekan kalkulator 3 per 33, dapat balik tak 0.09 tambah 0.009 tu? Dia akan dapat 0.0909. Kalau betul tu betul lah. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.